kami datang bersekutu dengan Tuhan, beribadah pada Tuhan pada saat ini. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, kudus sucikan seluruh hidup, hati dan pikiran kami, agar kami layak menaikkan pujian syukur doa kami di hadapan-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bertata dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin segenap kehidupan kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yang berdiri di depan ini Tuhan, dan Kau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa firman-Mu disampaikan betul-betul berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam bagi kita semua. 大家平安。 baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. 平安，大家平安，在这里的弟兄姐妹们，或者在家里的弟兄姐妹们，大家都平安。 Harapan saya, bahkan mungkin kita semua, walaupun tidak datang ke gereja, haraplah beribadah secara online seperti itu. 我们大家都希望，虽然我们不能来到教会，来敬拜上帝，但是我们在家里仍然也可以来敬拜我们的上帝。 Agar kita tetap hidup di dalam kebenaran firman 直 Tuhan. 到我们永远活在真理里面。 Karena tanpa firman Tuhan, kehidupan kita akan kacau. 因为如果没有神的话，我们的生活就会很乱。 Jadi harapan saya, bahkan bagi kita semua, mari kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah. 所以我们大家都很希望我们可以专注我们的神的话，直到我们可以来了解神的话。 Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, walaupun situasi saat ini semakin hari kita melihat semakin mengkhawatirkan. 我们要来学习今天的题目，所以虽然我们看现代就是很在混乱中， Tetapi ini tidak memudarkan untuk iman kita tetap terus datang kepada Tuhan. 但是这样的情况下，不能让我们的信心摇动。 Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan memperhatikan Alkitabnya dan membacakannya dengan pelan-pelan, dengan perikop di atas. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, di mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu
pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, kalau kita melihat bagaimana Tuhan awalnya memanggil Abraham, dari Abraham inilah muncul bangsa Israel. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan dari sanak keluarganya, dia harus meninggalkan mereka. Tuhan memberi janji kepada Abraham, dia akan menjadi berkat dan keturunannya akan memiliki daerah yang luar biasa. Dan Abraham meninggalkan keluarganya, dan Abraham memiliki seorang anak. Anak yang dijanjikan bukan anak yang tidak dijanjikan, seperti Ismail, itu kan bukan anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, tetapi Ishak. Dan dari Ishak ini lahir kedua orang anak kembar. Yaitu Esau dan Yakub. Dan dari Yakub inilah munculnya bangsa Israel itu sendiri. Ketika itu Yakub menipu abangnya Esau
那个时候雅各就欺骗了他的哥哥，就是以扫。Dan Yakub melarikan diri. 然后雅各也逃跑了。Di situ mulai permusuhan antara abang dengan adik. 就是这样的环境里就成为了仇敌。Dan dari Yakub ini lahirlah ke-12 suku bangsa Israel. 从雅各就生出了这些12个国家的以色列。Yang dulunya arti Yakub itu adalah penipu, tetapi Tuhan ubah menjadi Israel. 雅各的意思就是欺骗，但是上帝就把它变成以色列。Dan ketika ke-12 bangsa Israel ini, 这个12个国家的以色列呢， awalnya mereka memasuk tanah Mesir. 他们首先就是进入了这个埃及地， yaitu melalui Yusuf. 就是经过这个约瑟。 Ketika Yusuf bermimpi dan dia menceritakan mimpinya kepada bapaknya, bahkan abang-abangnya, dan abang-abangnya sangat marah. 当约瑟有一个梦的时候，他醒来的时候，他就告诉了他的父亲还有他的哥哥们，然后他哥哥们很生气。 Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur. 然后这个约瑟就被丢在这个坑里， Kemudian dijual ke orang Ismail. 然后就卖去给这些人， Dan berada di rumah Potifar. 就在波提乏的家里。 Lama kemudian Yusuf akhirnya menjadi orang yang nomor 2 di tanah Mesir. 然后在埃及，约瑟就成为了第2个最出名的人。 Ketika bumi mengalami kelaparan yang dahsyat, 当地球有这个饥饿的情况下的时候， dan abang-abangnya si Yusuf harus membeli makanan ke Mesir. 然后约瑟的哥哥们都要去埃及里面去买食物。 Tetapi Yusuf tidak pernah menaruh dendam kepada abang-abangnya, walaupun abang-abangnya sudah berbuat salah kepada dia. 但是约瑟仍然没有记恨他的弟兄们。 Dan karena semakin parah kelaparan yang ada di negeri pada saat itu, 然后这个饥饿的情况越来越严重的时候， singkat cerita akhirnya Yusuf memanggil orang tua bahkan keluarganya semua supaya pergi ke Mesir. 约瑟就叫他的爸爸还有他的弟兄们就来到以色列，来到埃及。 Dan akhirnya mereka menetap di Mesir. 然后他们就住在埃及了。 Yusuf yang dipercayakan untuk memimpin negeri, nomor 2 orang yang ada di Mesir. 约瑟那个时候是第2个最出名在以色列的时候，在埃及的时候。 Tuhan memakai dia untuk mengendalikan bahan makanan sehingga orang-orang Mesir tidak mengalami kelaparan. 上帝使用他，就是好好来使用这些食物，使到这些埃及人们没有饥饿的情况。 Dan dari situlah bangsa Israel semakin hari bertumbuh berkembang hingga banyak mereka berada di Mesir. 就是这样子，这些以色列人呢，他们每天越来越强大，就是住在这些埃及里面。 Yusuf mati, 约瑟死， dan bangkitlah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. 然后就生出了一个法老王，就是没有他不认识约瑟， yang memerintah Mesir. 他就是命令这些埃及 Seorang raja yang kejam, 一个很凶恶的一个王。 di mana raja ini, Firaun ini melihat bahwa orang-orang Israel pada saat itu semakin hari semakin berkembang, semakin banyak, akhirnya merasa ketakutan. 这个法老王他就看着这些以色列人呢，他们每天越来越强大，然后他就觉得很害怕。 Akhirnya dia putuskan agar anak-anak
dibunuh. Bayi yang laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. 然后他就命令他的手下，就是说，小孩子或者刚出生的孩子就要把他杀掉。 Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. 但是上帝有他的计划。 Lahirlah seorang bayi yang imut, yang ganteng, 就生出了一个小孩子， yaitu Musa. 就是摩西。 Dan Musa ini diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. 上帝就救了这个摩西，用他的方法。 Dan ketika Musa dihanyutkan, 当这个摩西放在那个在河上的时候， ke Sungai Nil, akhirnya putri Firaun melihat dan mengambil dan mengangkat Musa sebagai anak. 法老王的女儿就看见了有一个小孩，然后就把他带走。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， melalui Musa inilah Tuhan memakai agar bangsa Israel bisa keluar dari tanah 就 Mesir. 是经过摩西，就是上帝使用摩西，使到这些以色列人可以走出这个埃及。 Di mana bangsa Israel semakin hari semakin ditindas dan ditindas oleh orang-orang Mesir pada saat itu. 因为那个时候以色列人他们就是被欺压，被这个埃及人欺压。 Dan mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengirim seorang nabi yaitu Musa itu sendiri. 他们就呼喊着上帝救他们，然后上帝就差派摩西来到他们的面前。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， disinilah Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. 在这里就是摩西带这些以色列人进入这些迦南地。 Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. 上帝使用摩西，使到把这些以色列人从埃及带出了进入了这些迦南地。 Ke tempat yang Tuhan janjikan ke nenek moyangnya, yaitu kepada Abraham pada saat itu. 就是带到他的这个祖宗的地，就是在应许之地。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya akan memberikan tema buat kita, 我今天早上的题目 yaitu berkat dari ketaatan. 就是顺服的祝福。 Kita melihat di ayat yang ke-8. 我们就看刚才的《生命记》第11章第8节。 Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. 生命记第11章第8节这里说，所以你们要受我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮，能以进去得你们所要得的那地。阿 Di 们。 sini perintah Tuhan dan Musa harus mengulangi perintah Tuhan itu, hukum itu kepada bangsa Israel, yaitu harus berpegang kepada perintah Tuhan. 这里呢，摩西就是要重复上帝所叫他要去做的，就是这里说，所以你们要受我今日所吩咐的一切诫命。 Kata harus di sini berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. 这里说你们要受我，就是我们一定要去做的。 Bagaimana kita bisa mendapat berkat kalau kita tidak berpegang kepada perintah Tuhan? 我们怎样可以得到祝福？如果我们没有受上帝所要我们所吩咐叫我们去做的诫命呢？ Jadi Musa mengulangi perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. 所以摩西就重复上帝所叫他去行的，就是当他们还没有进入这些迦南地的时候。 Kalau kita melihat sifat orang Israel, yaitu adalah orang yang tegar tengkuk. 如果我们看这些以色列人们呢，他们是一个就是keras kepala lah seperti itu. 就是不听话的这些人呐、
Sebentar mereka percaya kepada Tuhan dan sebentar mereka meninggalkan Tuhan. 有时候他们听从上帝的话，有时候他们不听。 Bahkan kalau kita melihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan ketika di belakang bangsa Mesir mengejar mereka, tentara Mesir mengejar mereka dan di depan laut. 当那个时候是追兵是在他们的后面在追着他们，然后他们的前面是一个海，大海。 Mereka di situ kita melihat bagaimana mereka itu sangat bersungut-sungut kepada Musa. Apakah tidak ada tempat lagi bagi kami untuk dikuburkan di Mesir, sehingga engkau membawa kami sini untuk membinasakan kami. 那个时候他们就埋怨，就是问了摩西，为什么你不要让我们死在埋葬在这些在埃及里面？为什么要在我们在这里在这里毁灭呢？ Dan ketika Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya, semalam-malaman dikatakan Allah menguap air dan air itu terbelah dan mereka bisa berjalan dari tengah-tengah. 然后上帝就对摩西说，你要把你的杖，一直往海里，往海那边，一直往这那边，直到这个海会拨开。 Dan ketika mereka bisa melewati jalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu dan ketika pasukan dari Mesir itu mati ditelan oleh laut itu, mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai percaya kepada Tuhan. 当这个海变成两半的时候，他们就可以进入那些对面的地，然后这些以色列人这些埃及的人就被这个海里盖住了，死在这个海里，他们就在那边赞美上帝。 Di sini kita melihat mereka mulai mengagungkan Tuhan, mereka mulai percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, bahkan ketika tidak ada makanan, bahkan ketika air pahit, mereka mulai bersungut-sungut lagi dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. 那个时候他们就是敬拜了，就是赞美上帝，敬拜上帝。然后到了一个时段，就是没有粮食、没有水喝的时候，他们又在埋怨上帝，为什么没有水、没有这个 食物呢？ Jadi seperti itulah sifat orang Israel, cepat percaya dan cepat juga meninggalkan Tuhan. 这个就是以色列人的这个想法，他们有时候很听话，有时候就是不听，固执的人， Maka 很固执的 dari 人。 sini Musa mengatakan, jika engkau ingin mendapat berkat, yang pertama engkau harus berpegang kepada perintah Tuhan. 所以摩西就对他们说：“如果你们要被祝福的话，你们就要手握着上帝所吩咐的诫命。 Karena ini adalah syarat yang mutlak untuk menyeberang atau hukum Taurat itu adalah pegangan bagi mereka sendiri. 因为这样子你们才可以进入这些允许之地。” Yaitu hukum Taurat itu harus mereka pegang dengan sungguh-sungguh agar mereka kuat untuk memasuki tanah Kanaan. 就是说，他们要紧握着这个律法，使到他们可以进入这些迦南地。 Dan hukum Taurat ini harus menjadi pegangan dalam kehidupan mereka karena hukum Taurat merupakan panduan hidup mereka. 他们就要跟着这个律法，使到他们的生活会更好。 Dan jika mereka bisa berpegang kepada hukum Taurat atau perintah Tuhan ini, maka mereka akan bisa menikmati kehidupan yang luar biasa, itu berkat daripada Tuhan itu sendiri. 如果他们可以跟着这个律法去行的话，他们的生活就会被祝福。 Kenapa mereka harus berpegang kepada hukum Taurat? Karena hukum Taurat merupakan petunjuk dalam setiap perbuatan dan tindakan mereka. 为什么他们要跟着这个律法去行呢？因为这个就是好像他们的指南针，他们就是有这个方向可以去走。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini sangat penting sekali. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Musa mengingatkan kepada mereka agar mereka sungguh-sungguh memegang hukum Taurat itu dalam hidup mereka. 这个是一件很重要的事，因为当他们还没有进入这些迦南地的时候，摩西就跟他们说，你们要手握着上帝所吩咐他们的诫命。 Karena jika
mereka tidak berpegang pada saat itu, maka hasilnya kutuk yang akan mereka terima. 因为如果他们没有谨守的话，他们就会招来这些咒诅。 Yang kedua, 第二， sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. 真真实实来聆听上帝的诫命。 Ayat yang ke-13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah padanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 申命记第13章第11章第13节这里说：你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性侍奉他。阿们。 Sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. 就是真真实实来听从神的吩咐。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita melihat Mesir, 我们看埃及， beda daerahnya dengan tanah Filistin atau Kanaan. 跟这些迦南地是不一样的地。 Kalau di sini kita melihat Mesir itu harus, kalau mau menanam sesuatu harus diairi seperti itu. 如果我们看埃及的话，我们要种些东西的时候，就是要在这个有一个水， atau irigasi seperti itu. 就是有在河边， Mereka harus mengambil dari sungai Nil agar tumbuhan-tumbuhan, agar tanaman-tanaman mereka itu bisa menghasilkan buah. 就是他们种的时候，他们就要从那边河里拿水，使到他们的这些食物呢会长起来。 Jadi tanah Kanaan adalah tanah yang bergunung-gunung, berlembah-lembah seperti itu. Kanaan. 迦南地呢，它的地就是有很多这些石头。 Jadi untuk mendapatkan air itu mereka hanya mengharapkan hujan. 所以如果要拿水的话，他们就是盼望有下雨。 Jadi Allah yang adalah sumber dari berkat itu, jika mereka sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan, maka Tuhan akan menurunkan hujan pada musimnya. 他们如果垂听神所吩咐的诫命的话，神就是一切的来源。如果他们垂听的话，神就会吩咐这些以下到那个结集的时候。 Sehingga tumbuh-tumbuhan mereka, sehingga mereka bisa menikmati hasil dari hujan itu sendiri, sehingga tanaman tidak kering dan tidak mati, tidak layu seperti itu. 使到这个植物呢，它们就会生长，使到它们不会饥饿。 Tetapi di sini harus dengan sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. 但是呢，这里说他们要真真实实的来爱耶和华他们的神，来尽心尽行侍奉他。 Jika ini mereka lakukan, maka Tuhan akan memberi hujan pada masanya, pada waktunya, pada musimnya. 如果这样的话，神就会派这个雨下到他们这个地，使到他们就会有这个植物可以吃。 Maka di sini dikatakan mereka akan melihat bagai tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan. 他们就可以看到这个植物有这个会生出这个果子。 Baik buah anggur, apel, bahkan lain sebagainya. 就是其他的果树。 Rumput-rumput akan tumbuh untuk makanan ternak mereka. 这些草也是会长出来，使到可以让他们的这个牲畜可以吃。 Di sini kita melihat bagaimana ini menggambarkan adanya kecukupan bahkan kelimpahan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka menduduki tanah Kanaan. 在这里我们可以看到神如何来带领他们，使到他们在这个迦南地的时候，他们就是有这个祝福的满满的祝福。 Tapi dengan syarat harus sungguh-sungguh mendengar
firman Tuhan itu dan menyimpan dalam hati dan beribadah kepada Tuhan. 他的条件就是很简单，就是要来爱他，要爱耶和华，就是来尽心尽行的侍奉他。 Dan mereka akan bisa menikmati hasil yang luar biasa yang Tuhan berikan. 如果这样的话，他们就可以享受上帝的祝福。 Yang ketiga, 第三， yaitu selalu waspada atau berhati-hati. 就是要警醒。 Ayat yang ke-16, saya akan membacakan buat kita. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. 申命记第11章第16到第17节，你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离真路，去侍奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就使天必塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡。 Kenapa harus dikatakan berhati-hatilah? 为什么要说你们要谨慎呢？ Karena bangsa Israel juga mudah condong hati mereka ketika mereka berada di negeri orang, mereka berbaur dengan orang, mereka bisa mengikuti tradisi orang. 因为呢，如果他们没有不谨慎的话，因为他们是在别家的这个地嘛，然后他们就会跟这些人呢混在一起，然后他们就会如果不谨慎的话，就会被带倒他们这些人的就是会被带倒他们的这个所敬拜的别神。 Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, lingkungan, kalau di mana kita berada, 亲爱的弟兄姐妹，如果环境我们生活的环境， lingkungan itu bisa mempengaruhi kita. 这个环境会迷惑我们的。 Jadi Musa mengingatkan mereka agar mereka berhati-hati agar jangan lingkungan itu bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. 所以摩西就对他们说：“你们要谨慎，使到他们不会祭拜别的神。” Contoh yang kecil aja ya Bapak Ibu. 比如， jika contoh Pak Akun seorang perokok, seorang pemabuk, contoh ya 比如阿坤是一个醉酒然后喜欢抽烟的人。 Jika saya berteman baik, saya berbaur, bersahabat dengan dia, mengikuti dia, lambat laun saya juga akan terpengaruh bisa merokok dan minum minuman keras. 如果呢，我一直和阿坤成为一个好的朋友，然后一起和他一起生活，然后我就会慢慢的会像阿坤这样，就是醉酒抽烟这样的一个生活。 Jadi bangsa Israel diingatkan agar mereka di lingkungan mereka kelak ketika mereka menduduki tanah Kanaan, agar mereka jangan sampai terpengaruhi oleh lingkungan. 所以摩西就交代了这些以色列人，使到他们进在这个迦南地的时候，和在这个新的环境的时候，千万不要被这些人们被迷惑着。 Dan budaya setempat juga bisa mempengaruhi mereka. 他们的传统也是会迷惑着他们的。 Ketika orang-orang Filistin mereka menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal, 因为他们所敬拜的神是他们不认识的神， hati mereka juga bisa mengikuti, bisa bagaimana cara hidup orang-orang Filistin, mereka juga bisa terpengaruh dan akhirnya mereka menyembah kepada Allah yang bukan Allah yang sebenarnya. 直到他们也会变成了这些菲利斯丁的人民，然后他们就会敬拜
别的神了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jadi bukan hanya kebudayaan mereka yang harus diwaspada, yang harus diwanti-wanti, tetapi juga dengan gadis-gadis yang ada, yaitu gadis-gadis orang Kanaan atau orang-orang Filistin. 不止他们的文化而已，但是然后他们如果看上了这些迦南地的这个女孩们呢， Jika mereka sampai mengambil gadis-gadis orang di luar bangsa Israel, berarti mereka sudah mulai kawin campur, dan itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. 如果他们就是喜欢上了这些迦南地的女孩子呢，他们就是然后不拿他们自己的国家的女孩子呢，这就是混血了。 Di sini saya akan membacakan kembali lagi ayat yang ke-16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpan dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah padanya. Jangan sampai hatimu terbujuk. 至于说，你们的心千万不要受迷惑。 不要受迷惑。 Tadi saya sudah katakan, yaitu lingkungan itu sangat besar pengaruhnya sehingga manusia itu bisa terpengaruh dan mengikuti cara hidup orang yang tidak benar, yang tidak mengenal kebenaran. 刚才我说了，环境是可以让他们被迷惑，所以他们就是会远离上帝，就是他们所敬拜的真神。 Benarlah yang dikatakan Paulus dalam firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 保罗曾经说过一句话，就是pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 就是我们坏的习惯会产出了会灭掉我们好的行为。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini juga mengingatkan kepada kita, 这个也提醒了我们， agar ketika kita berteman, 直到当我们在交朋友的时候， lihat bagaimana kehidupan seseorang itu. 我们要看他的生活是如何， Jangan sampai kita terjerumus akhirnya hidup kita hancur berantakan. 千万不要我们的生活被他们的生活给迷惑。 Mungkin setiap kita memiliki tradisi atau kepercayaan yang berbeda-beda. 因为我们可能有不一样的信仰。 Kalau kebudayaan kami yaitu mau menyembah kepada, kalau kami bilang pantak itu di mana kayu itu dibuat seperti manusia, ada tangan, ada kaki, dan ditancapkan, dan di situ dibuat sesajen, dikasih ayam merah atau anjing hitam seperti itu untuk mendapat berkat dari itu. 因为以前我们的传统呢，在我们那边的传统是，我们创作了一些偶像，就是从这个木材所做的这个偶像，然后我们就献祭这些红鸡啦，还有其他的东西，直到我们可以得到祝福，从这个神得到祝福。 Jangankan secara firman Tuhan, secara teologi dulu ya. Secara logika aja sudah tidak masuk akal. Masa buatan kita sendiri kita menyembah, meminta berkat kepada kayu yang kita buat, kita sujud kepadanya. 因为这样，如果用逻辑来想的话，这个是不逻辑的。因为什么呢？我们自己用我们的手来创作了一个偶像啊，我们都敬拜这个我们所做的这个偶像，这个很不逻辑的。 Bukan hanya itu, hingga saat ini di kampung saya, ketika membuka ladang baru, menebang pohon-pohon, sebelum membuka ladang harus membuat sesajen, yaitu potong ayam, beras kuning, ditabur, hatinya nggak boleh kurang,
untuk menerima berkat agar ketika membuka ladang tidak terjadi bencana atau musibah dan Tuhan memberkati hasil padi dari situ. 直到现在呢，我在我们的家乡，就是这个传统仍然就是继续下去的。我们还没有开一个新地的时候，就是要种田的时候，就是我们要把这个食物献祭给这些我们所做的这个偶像。 Budaya yang seperti ini adalah budaya yang salah. 这样的传统是错误的传统。 Apalagi sekarang Injil sudah masuk, tetapi masih hidup di dalam kebudayaan yang salah. 更何况现在呢，这个真理已经进入了我们的乡村了，但是这个旧的传统仍然还在继续。 Mungkin di antara Bapak Ibu, setiap suku kita yang ada di Indonesia pasti memiliki kebudayaan. Mungkin berbeda-beda caranya, tetapi budaya seperti itu adalah budaya yang salah. 我们大家都有我们不同的传统，但是我要告诉大家，这个传统是错误的传统。 Jadi di sini Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka waspada, agar mereka berhati-hati, agar jangan hati mereka terpikat kepada budaya yang salah itu sehingga mereka menyimpang dan mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. 所以呢，摩西就提醒了他们，千万要谨慎，不要偏离他们所走的正路。 Jadi jika mereka tidak berhati-hati, maka mereka akan meninggalkan Tuhan dan mereka akan mendapatkan murka Tuhan dalam hidup mereka. 所以，如果他们不谨慎的时候呢，他们就会招来了神的怒气。 Bahkan di sini dikatakan Tuhan tidak akan menurunkan hujan, bahkan Tuhan akan membinasakan mereka. 这里说呢，这里怎样说呢？神就说，就使天必塞不下雨，地也不出产。 Yang keempat, 第四， menyimpan firman Tuhan dalam hati. 把神的话放在我们的心里。 Ayat yang ke-18, saya akan membacakan buat kita. Ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 申命记第11章第18节这里说：“你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在耳上为经文。” Di hati, menyimpan di hati. 存在心内。 Kalau kita melihat di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 如果在这个箴言第4章第23节这里说，你要保守你心，胜过保守一切。 因为一生的果效是由心发出， Jadi hati ini sangat penting sekali. 所以我们的心是很重要的。 Karena hati ini adalah pusat pikiran. 因为心就是我们所想的，就是我们的心就是我们 pusat pikiran. 心就是我们的想法的重点。 Jadi di sini kita melihat dari hati terpancar kehidupan, yaitu hasil atau buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hati dan apa yang ada di dalamnya menentukan buah seperti apa yang dihasilkan. 就是在刚才我们所读的箴言第4章第23节，就是我们要保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。 Kalau kita melihat di dalam Matius, 如果在马太福音的时候12 ayat yang ke-33, 12章33节，马太福音第12章第33节， saya akan membaca buat kita. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula
pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 马太福音第12章33到34节这里说：你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子就可以知道树。毒蛇的种类，你们第12人怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。 Matius 7:16 dikatakan, 马太福音第7章 dari 第16节。 buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang baik tidak baik menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jadi hati ini sangat penting. 这个我们的心呢是很重要。 Kalau hati kita tidak baik, Lu- maka hasilnya juga tidak akan baik. 如果我们的心不好的话，坏的话，这个果子也是坏的。 Bahkan di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Bukan di pikiranmu, tapi di lubuk hatimu. Amsal 4 ayat 20 sampai 21. 箴言第4章第20节这里说：我儿要留心听我的言辞，猜耳听我的话语，都不可理。你的眼目要存记在你心中。 Jadi kebenaran firman Tuhan itu betul-betul harus disimpan di dalam hati, bukan di dalam pikiran. 所以这个神的话呢，就是要好好存在我们的心，而不是在我们的脑海里。 Di situ dikatakan ikat di tanganmu dan di dahimu. Ini menunjukkan sebagai simbol atau sebagai identitas bahwa mereka sebagai umat Allah. 这里就证明着他们就是神的子民。 Jadi jangan sampai identitas mereka itu hilang terpengaruh oleh budaya asing. 所以千万不要让他们的身份就是被带进了这些别的文化。 Sehingga mereka tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan yang menuntun, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 使到他们不会忘记，是神带领他们从埃及走出了进入了这些迦南地。 Karena itu betul-betul identitas mereka sebagai umat pilihan, mereka harus mengikat di tangan mereka dan menulis di dahi mereka. 因为这样才是他们才会知道他们是神的子民，就是他们写在手上为记号，戴着耳上为经文的这些。 Agar setiap pemikiran mereka selalu ingat akan perkataan, ingat akan hukum Taurat itu, sehingga itu menjadi panduan hidup mereka. 直到他们仍然会记住这些上帝所吩咐的诫命，在他们的生命当中。 Yang kelima, 第五。 mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. 就是让他们的儿女了解神的话。 Ini mengingatkan kita sebagai orang tua yang sudah punya anak. Adakah kita
menyampaikan, menceritakan tentang Tuhan Yesus itu kepada anak-anak kita. 这个也提醒了我们成为父母的，是否我们已经把这个圣经介绍给我们的孩子们呢？ Adakah kita menceritakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu kepada anak-anak kita? 是否我们已经讲了一些在经文的一个大人物给我们的孩子们听呢？ Jangan hanya anak-anak kita hanya mendengar ketika mereka ikut sekolah minggu. 不要只单单他们在主日学那边才知道。 Kita melihat di ayat yang ke-19 dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. 申命记第11章第19到第21节这里说，也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下起来都要谈论，又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子在耶和华向你们列祖起誓，允许给他们的地上的得益增多，如天覆地的日子那样多。 Atau bagaimana kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita kalau kita tidak tahu firman Tuhan itu sendiri? 用别话来说，我们要怎样来教我们的孩子？如果我们自己本身也不去了解呢？ Apa yang kita ceritakan kepada anak? 我们要怎样告诉他们呢？ Dan akhir kita mendongeng jadinya. 然后变成了我们就讲故事了。 Tetapi jika kita tahu firman Tuhan, maka kita akan bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu kepada anak kita dengan berulang-ulang. 但是呢，如果我们知道神的话呢，我们就会重复的来跟我们的儿子们来谈论，来跟他们说神的好，神怎样来帮助我们。 Ketika mereka berada di rumah atau ketika kita bersama-sama mereka di rumah. 当我们在家里和我们的儿子们在一起的时候， bahkan di sini dikatakan dalam perjalanan pun engkau harus menceritakan, membicarakan tentang firman Tuhan, tentang perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel itu sendiri. 这里怎样说呢？在19节刚才说的，无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论神的话。 Bukan hanya dalam perjalanan, bahkan di sini dikatakan berbaring maupun bangun, engkau harus membicarakannya. 这里说不止行在路上，但是躺下起来都要谈论。 Bahkan menuliskannya di tiang pintu, 又要写在房屋的门框上， dan pintu utama atau gerbang pintu, 在大门， supaya ketika masuk udah terlihat. 直到当我们要进屋的时候，我们就看到了。 oleh kita dan anak-anak kita. 就是被我们的儿子们也看到这个字。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， begitu tegasnya pengajaran ini dikatakan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. 摩西真的很强调这个这个诫命，直到当这些以色列的人还没有进入这个迦南地的时候。 Dan jika ini bisa mereka lakukan, maka berkatlah yang akan mereka terima. 如果他们可以去行的话，他们就会得到上帝的祝福。 Dan yang keenam, inilah janji yang Tuhan berikan buat mereka, yaitu berkat yang diterima oleh orang yang taat. 第六呢，就是刚才我们的题目就是顺服的人就会得到祝福的。 Di ayat yang ke-22 saya akan membacakan buat kita.
Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. 生命记第11章22到25节这里说：你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，爱耶和华你们的神，行他的道，专靠他，他必从你们面前赶出这一切国民，就是比你们更大更强的国民，你们也要得他们的地。凡你们脚常所他之地，都必归你们。从旷野和黎巴嫩，并波拉大河，直到西海，都要做你们的境界。必无一人能在你们面前擅离得住。耶和华你们的神必照他所说的，使惧怕惊恐领导你们所他之地的军民。阿们。 Inilah berkat yang akan mereka terima ketika mereka berpegang, ketika mereka mendengarkan, dan ketika mereka melakukan firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam hati mereka. 这个祝福就会领导他们，如果他们就是留意谨守遵行神所吩咐他们的诫命， maka Tuhan akan menghalau musuh mereka dari hadapan mereka. 神就会从他们面前赶出这一切就是敌人。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat juga bagi kita. 直到今天的神的话变成我们的祝福， Marilah kita berpegang kepada firman Tuhan. 我们来一起来谨守神的诫命， Sungguh-sungguh mendengarkan firman 来 Tuhan. 好好来听神的话， Menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. 把神的话存在我们的心内。 Dan marilah kita sebagai orang tua mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak. 我们成为父母的，我们也是要教我们的孩子们神的话。 Karena inilah akan menentu masa depan mereka. Jika mereka sudah ditanam dengan kebenaran, maka dasar iman mereka itu akan kuat dan kita tidak perlu 因为使到我们的儿女们，他们的将来就是依靠着神的话来去行。 tanamkan kebenaran firman itu dalam anak-anak kita. 把神的话存在他们的内心里。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang boleh mendengar juga Tuhan memberkati dimanapun kami berada, agar kami tetap terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu, agar kami menaruh firman-Mu dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, dan agar kami menceritakan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak kami, kepada orang-orang yang belum kami kenal, bahkan kepada orang-orang yang kami kenal, agar kami dapat menyampaikan, memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.